KPM. Hello, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya hos anda hari ini, Wani Kerry. Apa khabar semua? Wani harap anda semua sihat-sihat sejahtera. Kerana apa? Yelah sekarang ini kita tahu kes pun semakin meningkat, namun kita sebagai rakyat Malaysia perlulah sama-sama bertanggungjawab demi memutuskan rangkaian COVID-19 ini dengan sentiasa patuh pada SOP untuk memakai hand sanitizer, pakailah pelitup muka dan paling penting jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter apabila anda berada di tempat awam. Alright. Okey, untuk subjek hari ini semestinya satu lagi subjek yang teras untuk kita sama-sama belajar iaitu subjek biologi. Mesti semua pelajar-pelajar sains dah tak sabar dah ni nak tahu apa teknik yang akan diberikan oleh guru kita hari ini. Tapi sebelum tu, apa kata kita saksikan dulu profil guru kita pada hari ini. Itu dia mutiara kata yang dipilih oleh guru jemputan kita hari ini iaitu Cikgu Mardiana. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam Kak Wani. Sihat ya Cikgu? Sihat Alhamdulillah. Kita bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021. Sebelum kita saya pernah dengan Cikgu semasa SPM 2020 ya Cikgu. Ya. Sudah lama dah namun kita bertemu kembali. Dan untuk hari ini kepada yang tidak tahu Cikgu Mardiana merupakan guru sekolah menengah sains Ulu Selangor dan hari ini akan bersama-sama mengajar kita subjek biologi. Tapi sebelum itu mungkin Cikgu boleh terangkan dulu apa yang akan Cikgu fokuskan untuk biologi hari ini. Terima kasih Wani. Cikgu gembira sangat bertemu semula dengan Wani. Lama Cikgu. Okey. Baiklah Wani, Cikgu akan perkenalkan tajuk dan buat ringkasan sikit ya. Yeah. Walaupun hari ini fokus kita ialah tentang tekniknya, tapi Cikgu suka mulakan dengan mungkin beberapa perkara penting dahulu tentang topik ini untuk kita bugarkan ya. Baiklah. So, Wani, tajuknya ialah komposisi kimia dalam sel. Kita bukan belajar kimia tau. Tapi biologi. Dalam sel, maka ianya biologi. Baiklah, jadi komposisi kimia dalam sel, Wani, sebenarnya berangkumi 5 perkara penting yang perlu digarap dan dikuasai oleh murid-muridnya. Apakah 5 komposisi kimia dalam sel tadi? Yang pertama, kita ada air. Air merupakan komposisi kimia daripada kumpulan bukan organik. Yang kedua, kita ada karbohidrat. Yang ketiga, kita ada protein. Yang keempat, kita ada lemak atau lipid. Dan yang terakhir, kita akan melihat kepada asid nukleik iaitu bahan asas binaan DNA. Ini merupakan introduction sebagai ringkasan pengenalan subjek hari ini kan Cikgu? Ya, betul, tapi kita mesti tak sabar dan pelajar di rumah pun nak tahu apa lagi yang akan Cikgu ajar untuk subjek ini. Tapi sebelum tu, apa kata kita saksikan dulu pandangan calon SPM mengenai subjek biologi dan sama-sama kita berehat seketika dan kembali dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Dengan memahami bab ini, kita dapat mengetahui akan kelebihan sebatian kimia yang terdapat di dalam makanan kita. Tahukah anda bahawa anggur dapat membekalkan tenaga dengan lebih cepat berbanding roti? Hal ini kerana anggur mengandungi glukosa. Glukosa ialah gula ringkas dan tidak perlu dicernakan. Maka ia akan terus diangkut dan diserap ke dalam sel untuk dioksidakan bagi penghasilan tenaga. Manakala bagi roti pula, ianya perlu dicernakan terlebih dahulu. Dan roti juga menggunakan tenaga yang tinggi kerana roti merupakan karbohidrat. Biologi dimaksudkan dengan kajian mengenai kehidupan. Inilah sebabnya saya suka untuk belajar dengan subjek biologi kerana saya dapat mengetahui betapa uniknya struktur dan fungsi yang ada pada suatu kehidupan. Bukan itu saja, dengan seadanya subjek biologi, segala penyakit dapat dikaji dan disembuhkan. Bahkan nyawa yang kita sayangi dapat diselamatkan. Saya suka subjek biologi. Pada pendapat saya, subjek biologi ini mampu memberikan impak yang besar terhadap kehidupan seseorang. Sebagai contoh, dalam subjek ini, saya dapat mengetahui keperluan bertanian saya dan apa yang saya perlu lakukan untuk mengekalkan kesihatan yang saya peroleh sekarang ini untuk jangka masa yang lama. Bukan itu sahaja, subjek ini juga memberikan kesedaran tentang diri saya tentang keindahan dan kesenangan alam yang dicipta oleh Tuhan.
Didik TV KPM 14 hari kuarantin diri. Kuarantin diri bermaksud mengasingkan diri bagi memutuskan rantaian jangkitan kepada orang lain. Siapa yang perlu lakukan kuarantin diri? Individu yang baru pulang dari luar negara, kontak rapat kepada kes positif COVID-19. Sila ambil langkah-langkah berikut. Sentiasa berada di rumah dan pastikan anda boleh dihubungi setiap masa. Hadkan pelawat dan senaraikan semua pelawat yang menziarahi anda. Amalkan adab batuk yang betul. Tutup mulut dan hidung menggunakan tisu apabila batuk atau bersin. Buang tisu yang telah digunakan dalam tong sampah bertutup dan cuci tangan serta-merta. Kerap cuci tangan dengan air dan sabun. Elakkan perkongsian peralatan makanan dan penjagaan diri. Cuci peralatan makanan yang digunakan dengan sabun pencuci sebelum digunakan semula. Disinfeksi permukaan yang kerap disentuh. Buka tingkap untuk pengudaraan rumah yang baik. Jika bergejala, sentiasa pakai penutup mulut dan hidung. Tinggal di bilik berasingan dan jarakkan diri 1 meter daripada orang lain. Dapatkan rawatan dengan segera di fasiliti kesihatan terdekat. Didik TV KPM Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry serta guru kita hari ini Cikgu Mardiana Yusof dari Sekolah Menengah Sains Ulu Selangor. Okey, baik Cikgu, tadi sebelum kita mula program RTS ini kita dah sama-sama buat sanitasi. Namun sekarang ini Wani nak ajak Cikgu untuk lagi sekali kita membuat sanitasi. Wani nak ajak Cikgu untuk pakai hand sanitizer ini sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita hari ini. Dipersilakan Cikgu. Lebih kerap lebih bagus kan Wani? Betul. Okey, dan Wani pun nak bagi tahu Cikgu sepanjang program kita ini kita akan pakai pelitup muka sebagai langkah berjaga-jaga lah ya Cikgu. Okey, tapi sebelum Cikgu mulakan, kita nak berkenalan lah dengan anak murid Cikgu hari ini yang Cikgu bawakan dari Sekolah Menengah Sains Ulu Selangor. Jom kita nak panggil semua para pelajar yang akan bersama dengan kita dalam Road to Success. Mari kita panggil mereka semua. Assalamualaikum, apa khabar semua? Assalamualaikum, apa khabar? Boleh unmute mic? Salam. Okey, semua sihat ya? Okey, jom kita nak minta mereka untuk perkenalkan diri mereka satu persatu. Kita mulakan dengan Alisha. Beritahu nama anda dan umur berapa. Dipersilakan. Alisha. Okey. Alright, tak apa Cikgu. Sekarang ni kita nak minta Cikgu lah perkenalkan anak murid Cikgu sebab Cikgu lebih mengenali mereka. Okey, kita nak minta Cikgu Mardiana perkenalkan mereka satu demi satu. Dipersilakan Cikgu. Ya, sudah tentu Wani, ni semua memang anak murid yang Cikgu ajar. Cikgu perkenalkan daripada sebelah kanan Cikgu. Ya. Atas Nur Alisha Iman. Okey. Dan di bawahnya ialah Hakim. Okey, di sebelah Hakim ke kiri ialah Putra Daniel. Atas Putra Daniel ialah Mirza Takia. Dan kita ada di hujung bawah sebelah kiri ialah Nur Eliana. Alright. Dan kita ada di atas tak akhir sekali Daniel Hakim yang akan bersama-sama kita hari ini Wani. Ya, inilah dia 3 orang pelajar lelaki dan 3 orang pelajar perempuan yang akan bersama dengan Cikgu dan Wani hari ini untuk sama-sama kita belajar subjek biologi. Dan semestinya kita nampak ke sini adalah bakal-bakal saintis ya. Tengok muka mereka semua ahli-ahli sains semua Cikgu. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi tanpa melengahkan masa, kalau Cikgu sudah bersedia, mari kita mulakan Cikgu. Terima kasih Wani. Sama-sama. Baiklah, jadi Cikgu sambung ya. Alright. Okey. Untuk pertama murid-murid di luar dan murid-murid di atas talian dan juga Wani, untuk topik komposisi kimia dalam sel ini, sebenarnya ada beberapa perkara asas yang perlu dikuasai sebelum Cikgu membawa murid-murid kepada teknik menjawab. Apa perkara-perkara yang murid-murid perlu kuasai bagi topik komposisi kimia ini? Okey, dalam apabila kita belajar tentang air, kita perlulah boleh memerihalkan sifat molekul air tadi.
Yang kedua, kita boleh menghubung kaitkan sifat air dengan kepentingannya di dalam sel, Wani. Ya. Seterusnya, kita akan pergi kepada perkara-perkara yang lain yang perlu dikuasai. Ya. Baiklah, kalau tadi air ialah wakil bagi komposisi bukan organik, maka mari kita lihat apakah keperluan ataupun apakah perkara yang perlu dikuasai bagi kumpulan organik. Yang pertama, murid-murid boleh menyenaraikan unsur dalam karbohidrat, protein, lipid dan DNA. Yang kedua, murid-murid boleh menjelaskan jenis karbohidrat dan lipid. Seterusnya yang ketiga, murid-murid boleh mengkonsepsikan pembentukan dan penguraian karbohidrat, protein dan lipid. Yang keempat, murid-murid perlu tahu bagaimana menulis persamaan pembentukan dan penguraian karbohidrat, protein dan lipid. Yang kelima, murid-murid boleh mewajarkan kepentingan karbohidrat, protein, lipid dan asid nukleik dalam sel. Murid-murid juga boleh menerangkan struktur nukleotida. Dan yang terakhir, murid-murid boleh menghuraikan struktur polinukleotida. Jadi Wani, apabila yang cikgu senaraikan 7 perkara ini, murid-murid boleh lakukan, maka kita bolehlah menguji mereka. Ya, tapi setahu saya mereka mesti sudah belajar bahagian ini kan cikgu? Ya. Sudah belajar. Semestinya bila cikgu sediakan soalan nanti, kita yakin mereka mesti boleh jawab dengan betul cikgu. Ya, cikgu pun berharap dan cikgu yakin. Ya, mesti. Okey cikgu. Jom kita teruskan. Baiklah Wani. Okey, oleh kerana rancangan Road to Success ini ingin membantu dan menyediakan pelajar untuk mempunyai atau mahir dalam menjawab soalan, cikgu akan mulakan dengan memesan beberapa langkah dan tips-tips yang penting. Okey. Sebelum ataupun apa yang boleh pelajar-pelajar jaga semasa menjawab peperiksaan. Ya. Boleh Wani kita teruskan? Boleh cikgu. Sorry Wani. Okay. Ni dia tips apa penting. Dia? Di sinilah kalau boleh murid-murid di rumah dan juga murid-murid cikgu di atas talian sudah pun menyediakan pen, buku nota untuk mencatat. Baiklah, yang pertama, jawapan untuk bahagian A1 ni apabila kita berpindah daripada KBSM kepada KSSM, maka kita ada kertas 1 dan kertas 2. Hari ini cikgu akan memberikan tips untuk kertas 2 Wani. Okey. Jadi di dalam kertas 2 terdapat 2 bahagian, iaitu A dan juga bahagian B. Bahagian A akan mengandungi 8 soalan struktur dan bahagian B mengandungi 3 soalan ada C. Minta maaf ni. Yeah. 2 soalan AC bahagian B dan 1 AC di bahagian C. Jadi di sini kalau Wani tengok nota ini untuk bahagian A. Ya, okey. Bahagian A. Untuk jawapan bahagian A perlu tepat. Sebab bahagian A ni antara yang banyak soalan dan banyak markah yang mereka perlu kumpul untuk bahagian B dan C kan cikgu? Wani masih ingat lagi. Wani memang cemerlang Wani ya. Allah cikgu. Okey. Tepat, ringkas dan padat. Lagi satu pesanan cikgu pada murid-murid ialah tidak perlu menyalin semula sebahagian soalan. Okey, bagi bahagian A. Alright. Okey, murid-murid atas talian, ada tak sebarang soalan? Murid-murid boleh terus bertanya ya. Yeah. Semasa Kak Wani dan cikgu sedang berbincang di dalam studio. Okey. Siapa nak tanya-tanya, jangan malu. Hari ni peluang untuk diorang grab jawapan yang mereka nak tahu pada cikgu hari ni. Ya, Apa cikgu, kita Tuan. boleh teruskan dulu. Okey, baiklah. Okey, selain daripada itu Wani, murid-murid juga boleh mempersembahkan jawapan yang diberikan dalam bentuk angka, perkataan, ayat ringkas, persamaan, rajah dan juga jadual. Ya Wani? Okey, kadang-kadang murid-murid teragak-agak ya, mereka tidak pasti. Boleh ke kalau dalam namanya biologi? Ya. Subjek biologi boleh ke kita menulis seperti matematik dalam pengiraan? Boleh, sama sahaja. Okey, baiklah seterusnya. Yang ketiga, apa yang cikgu nak ingatkan ialah elakkan menjawab dalam ayat yang panjang
dan membawa kata penghubung kerana boleh membawa kepada wrong cancel right. Ini sangat bahaya. Wrong Okey. cancel right. Ya. Maksudnya macam mana tu cikgu? Ya Wani, baik cikgu terangkan ya. Okey. Cuba tengok apa yang cikgu sediakan. Soalan cikgu yang ringkas saja. Berikan ciri sel tumbuhan Wani. Jawapan pertama J1. Sel tumbuhan mempunyai kloroplas. Betul kan Wani? Ada kloroplas kan warna hijau kan? Ya. Dan. Kata penghubung dan digunakan di sini. Gentian gelendong. Gentian gelendong salah. Jadi apabila J1 menghubungkan kedua-dua fakta tadi dalam satu ayat Wani, berapa markah yang boleh Wani? Untuk J1 berapa markahnya? Satu. Kalau ikutkan satu tapi kat sini dia kata kosong. Ya, tepat sekarang ini yang kita cuba elakkan ya murid-murid. Apabila kita menggunakan ayat yang panjang dengan menggunakan kata penghubung, inilah yang akan berlaku. Sebaliknya, boleh Wani tolong bacakan J2? J2, sel tumbuhan mempunyai kloroplas. Titik. Dan sel tumbuhan mempunyai gentian gelendong. Ya, apabila kita calon menulis jawapan dalam dua ayat yang berbeza, jadi calon akan dapat satu markah dan yang salah tadi kita tidak akan penalize atau penalty, denda. Maka masih boleh dapat satu markah. Ya, sebab kalau kita adakan kata hubung di situ, boleh jadi itu merupakan satu jawapan yang sama. Jadi kalau salah, salah semuanya. Tepat Wani. Okey, kita teruskan ya. Okey, tips yang terakhir yang cikgu nak sampaikan pada murid-murid ialah rajah mesti dilukis dengan pensel 2B dan dilabelkan dengan pen. Elakkan menggunakan pen untuk melukis rajah. Rajah yang dilukis tidak perlu artistik, mesti kemas dan dilabel. Wani ambil kertas seni tak semasa SPM? Tak ambil cikgu, tapi kawan-kawan sekelas saya ramai yang ambil, jadi saya nampaklah mereka buat macam mana. Ya, jadi artistik ni sebenarnya apabila kita melukis garisan tu tadi mungkin ada shading ya, pembayang ataupun garisan halus. Ini perlu dielakkan dalam lukisan untuk jawapan biologi. Ya, maksudnya kena ringkas, asal ada je boleh. Jangan ambil masa untuk melukis sangatlah kan cikgu. Ya, betul. Okey, Dan itu jangan penting lupa tu. label. Ya. Kalau tak label Wani, dalam mata pelajaran sains ia akan menjadi gambar. Tapi kita nak guna rajah. Rajah perlu dilabel. Ya, betul. Okey, seterusnya cikgu. Okey, baiklah kita teruskan. Okey Wani, cikgu dah sampaikan ringkasan tentang topik ini. Cikgu juga telah sampaikan tips. Sekarang kita akan masuk kepada road to success. Yes, tu dia jalan menuju kejayaan. Ya. Jadi kalau semua murid-murid di atas talian dan juga murid di luar sana telah bersedia, kita akan uji minda. Jom kita uji minda. Boleh kita teruskan Wani? Boleh cikgu. Okey, ini soalan yang pertama. Maklumat berikut merujuk kepada fungsi bahan K dalam sel. Dalam peperiksaan Wani, kita tengok banyak anu digunakan. Unknowns ya, maksudnya perwakilan dengan menggunakan huruf-huruf. Ya. Okey, jadi dalam hal ini kita gunakan bahan K. Maksudnya satu bahan yang tidak diketahui. Ya. Dan kita ada pernyataan di sini. Ini satu gaya soalan yang perlu dikuasai oleh murid-murid. Dengan memahami pernyataan akan membantu murid-murid untuk menjawab soalan. Jadi kalau kita baca di sini Wani, medium bahan untuk tindak balas biokimia dalam sel. Yang kedua, mengekalkan tekanan osmotik dalam sel. Itu yang akan membantu murid-murid untuk memilih. Baca dengan baik pernyataan bagi soalan tersebut. Okey, jadi soalannya apakah bahan K? Kat sini ada pilihan jawapan ke cikgu? Ya Wani, ini untuk kertas satu, mana kita beri pilihan jawapan dan murid akan memilih satu saja jawapan. Okey, A ialah lipid, B ialah air, C ialah protein dan D ialah enzim. Okey, jadi cikgu nak tanya murid-murid di atas talian, siapa yang boleh jawab soalan ini? Ya, ini merupakan soalan pertama untuk hari ini ya cikgu. Ya, betul Wani. Siapa nak cuba jawab soalan ini? Siapa Saya. nak mula jawab? Siapa tu? Iliana. Eliana, dipersilakan Eliana. Saya pilih jawapan dia B, air. B, air. Okey. Betul ke? Alright, kita tengok ya Wani. Ya.
Tepat Okey, sekali. Ya. pandai. Maknanya Elena telah memahami apa yang diceritakan oleh penyataan tadi. Okey. Alright, bagus Eliana. Soalan seterusnya. Okey, oleh kerana topik ini membincangkan tentang berjenis-jenis komposisi kimia, maka ini salah satu boleh ditanya dalam bentuk rajah. Maksudnya bahan rangsangan diwarnai ialah gambar rajah lah ya. Okey, jadi soalannya ialah rajah 2 menunjukkan contoh sumber disakarida. Disakarida. Okey, jadi dibekalkan satu rajah di situ. Apakah jenis disakarida yang boleh didapati dalam bijirin? Bijirin. Okey, jadi pilihan jawapannya A. Maltosa, B. Sukrosa dan C ialah laktosa. Wani nak cuba? Alamak cikgu, kalau saya cuba, saya takutlah cikgu sebab jarang makan bijirin. Saya Kalau siapa pula makan bijirin cuba. tu tahu. Oh, Siapa nak cuba tu? Daniel. Daniel mungkin selalu makan bijirin saya- pagi. Okey, dipersilakan Daniel. Saya rasa tu Maltosa. okey, kita tengok adakah perasaan Daniel tu betul atau tidak ya? Yakin ke? Okey, betul. Dia sangat yakin jawapan dia betul. Ya, okey. Bagus Daniel. Daniel, boleh cikgu tanya sikit, kenapa Daniel pilih maltosa di sini? Sebab saya tengok kotak Coco Crunch. Dia tulis gula malt. Jadi saya rasa Maltosa. Sangat menarik ya Wani. Ya. Rupanya apa pendedahan di sekeliling apabila murid tadi boleh mengintegrasikan maklumat, boleh membantu dalam pembelajaran. Betul Tahniah cikgu. Daniel. Tahniah, Tapi tak Daniel. sangka ya kamu nak cakap macam tu sebenarnya. Maksudnya daripada kotak Coco Crunch. Maksudnya kita tahu dia selalu sarapan pagi cikgu. Sebab dia beli bijirin-bijirin itu. Oh, betul Wani ya? Betul. Okey, bagus. Alright. Terima kasih. Soalan seterusnya, nombor 3. Rajah 3 menunjukkan pembentukan maltosa daripada molekul P dan Q. Wani ingat tak tadi masa awalannya bila cikgu ada senaraikan antara perkara yang perlu dikuasai oleh murid ialah tentang pembentukan dan juga penguraian. Jadi soalan boleh bertanyakan tentang perkara ini. Ini contoh ni ya. Okey, jadi kita tengok di sini ada anak panah yang menunjukkan sebelum dan selepas. Jadi apakah soalannya? Soalan bertanyakan tentang apakah molekul P dan molekul Q. Okey. Siapa yang boleh jawab soalan ini? Murid-murid di atas talian? Siapa Boleh nak bantu cuba? Saya cikgu. Okey, dipersilakan Mirza. Jawapan dia A. Glukosa dan glukosa. Okey, glukosa dan glukosa. Betul. Okey, betul ya. Okey, tapi kan cikgu patah balik siap. Jawapan betul Tania, Mirza. Tahniah, Terima kasih. Mirza. Cuma yang untuk murid-murid di luar sana, murid-murid di rumah, kenapa Mirza Takiah tadi menjawab glukosa dan glukosa? Jadi cikgu nak uraikan sedikit ya Wani. Kalau tengok di sini, sebenarnya P dan Q merujuk kepada maltosa. Ya. Ya, jadi apabila P dan Q merujuk kepada maltosa, ini menunjukkan pecahan ataupun pembentukan, kalau kita patah balik penguraian Wani, maltosa dibentuk oleh 2 molekul glukosa. Sebab tu Mirza Takiah tadi memberi jawapan A. Glukosa dan glukosa. Ya, Wani. Okey, tadi Mirza untuk soalan yang nombor 3 dan sekarang ini kita nak jawab lebih banyak soalan, namun kita nak rehat dululah dan kembali sebentar lagi dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Apa itu disinfeksi? Disinfeksi merupakan tindakan pembersihan permukaan yang tercemar dengan kuman menggunakan bahan disinfeksi komersial yang mengandungi 70% alkohol, cecair peluntur yang mengandungi 5% kepekatan sodium hypochlorite atau sabun pencuci. Permukaan yang kerap disentuh dan perlu dilakukan disinfeksi adalah tombol atau pemegang pintu, susur tangga, sinki, kepala paip, suis lampu, pemegang flash tandas, meja, butang lift, kerusi dan sofa. Alatan yang perlu disediakan termasuklah mop, baldi, kain lap, bahan disinfeksi komersial, air, botol penyembur, sarung tangan getah, penutup hidung dan mulut dan penyedut habuk.
Terdapat pelbagai jenis bahan disinfeksi komersial dan penggunaannya adalah berpandukan kepada label pada botol. Contohnya, sukatan untuk cecair peluntur adalah 1 liter cecair peluntur ditambah dengan 9 liter air. Persediaan perlindungan diri sebelum memulakan disinfeksi. Cuci tangan dengan air dan sabun. Pakai sarung tangan getah dan pakai penutup mulut dan hidung. Disinfeksi boleh dilakukan secara lap, mop atau semburan. Disinfeksi secara lap dan mop dilakukan dengan cara pergerakan sehala. Peringatan: pastikan anda tidak menambah bahan lain ke dalam cecair disinfeksi bagi mengelak tindak balas yang tidak diingini. Setiap bancuan cecair disinfeksi hanya boleh digunakan sekali. Cuci tangan sebelum dan selepas melakukan disinfeksi. Buka tingkap untuk aliran udara selepas melakukan disinfeksi. Pakai ini atau pakai ini. Pilihan di tangan anda. Jangan leka dan alpa, kita belum menang. Awak, janganlah duduk seorang diri macam tu. Jadikan PKP ini peluang untuk rapatkan balik hubungan. Telefon kawan-kawan, tanya khabar. Kalau ada masalah, jangan pendam. Kongsikan, minta bantuan. Kesihatan mental juga sangat penting untuk kita jaga, tambah lagi dengan situasi COVID-19 ini. Amalkan 3W, wash, wear and warn, dan elakkan 3S. Tempat sesak, kawasan sempit dan sembang dekat-dekat. Kekalkan kecergasan dan jaga kesihatan anda. Sama-sama, kita jaga kita. Budayakan normal baharu, bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Didik TV KPM. Kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Keri serta guru kita hari ini Cikgu Mardiana Yusof dan para pelajar dari Sekolah Menengah Sains Ulu Selangor, Selangor. Okey Cikgu, tadi kita dah buat beberapa soalan dan kita nak teruskan sesi pembelajaran kita hari ini bersama dengan para pelajar yang ada di talian dan mereka yang di rumah. Dipersilakan Cikgu. Terima kasih Wani. Ya. Pelajar-pelajar di atas talian, okey. Masih bersemangat semua? Okey, alright. Okey, alhamdulillah. Okey, kita teruskan ya. Okey, kita akan pergi kepada contoh soalan yang keempat ya untuk topik komposisi kimia dalam sel. Ya. Okey. Jadi yang keempat ini Wani, di mana apabila kita bercakap tentang penguraian dan pembentukan, maka ia boleh datang dalam bentuk persamaan kimia. Kalau Wani tengok pilihan jawapan A, B, C, D ialah persamaan kimia Wani ya. Okey, soalannya ialah antara berikut manakah mewakili hidrolisis protein? Okey, kita ada 4 pilihan jawapan di sini. Ya. A, B, C dan D, di mana protein pilihan untuk A, polipeptida terurai kepada air dan dipeptida. Bagi B, dipeptida ditambahkan dengan air terurai kepada polipeptida. Bagi C, dipeptida terurai kepada air dan polipeptida, dan D, air ditambahkan kepada polipeptida akan diuraikan kepada dipeptida. Sebelum cikgu buka soalan ini kepada murid-murid, untuk pengetahuan ni, dalam topik ini ada 2 jenis tindak balas. 2 sahaja, sama ada hidrolisis di mana menggunakan air atau kondensasi di mana ianya menghasilkan air. Okey, kalau kita dah bersedia, cikgu minta murid-murid di atas talian, siapa yang nak cuba soalan ni? Silakan. Siapa nak cuba soalan nombor 4? Saya cikgu. Okey, dipersilakan Putra. Sebab soalan dia tanya pasal hidrolisis, iaitu proses pemecahan daripada bahan kompleks ke bahan yang ringkas. So saya rasa jawapan dia D cikgu. Confident Putra? Yakin? Okey, jom kita tengok. Baiklah, kita tengok ya. Okey, pandai Putra. Ya, jadi air ditambahkan kepada polipeptida dan dapat hasilnya
peptida. Terima kasih Putra. Okey, soalan seterusnya. Pernyataan berikut adalah berkaitan dengan bahan R. Tidak membentuk ikatan kimia dengan atom hidrogen tambahan. Asid lemak hanya mempunyai ikatan tunggal antara karbon. Jadi Wani, kadang-kadang kita tengok soalan A, B, C, D atau objektif ini di mana pilihan jawapan tadi diberikan macam mudah. Tapi sebenarnya murid-murid tadi perlu menggunakan beberapa aras pemikiran untuk sampai kepada pilihan jawapan yang tepat. Betul? Okey, jadi dalam pernyataan ini, soalan yang ditanyakan ialah apakah makanan yang mengandungi bahan R? Okey, jadi pilihannya okey. A. Mentega, B. Ikan salmon, C. Avokado dan D. ialah minyak zaitun. Okey. Silakan murid-murid, siapa boleh tolong cikgu jawabkan soalan ni? Siapa pula nak cuba? Saya. Okey, bersilakan Alisha. Pernyataan tu menunjukkan bahan R tu lemak tepu. Jadi saya pilih jawapan dia A. Mentega. Okey, mari kita lihat. Alright, Okey, betul ya. Jadi untuk murid-murid di rumah, kalau murid-murid tengok B, D dan C merupakan mengandungi lipid atau lemak tidak tepu ni. Bermakna lemak tidak tepu lebih baik berbanding dengan lemak tepu untuk kita ambil dalam tubuh badan kita. Jadi dengan pengetahuan tentang sifat-sifat lemak tadi Wani, boleh membantu kita memilih pemakanan yang lebih baik. Ya, betul. Okey, bagus Alisha. Okey, soalan seterusnya. Okey, soalan 6 iaitu soalan terakhir untuk objektif ya. Okey, rajak 6 menunjukkan sebahagian daripada struktur membran plasma satu sel. Satu keratan dari daun tumbuhan hijau dan tisu adipos di bawah kulit manusia. Jadi kita tengok ni, rajah yang dibekalkan menceritakan tentang apa yang berada dalam stem soalan tadi. Kita nampak di situ ada membran plasma, kita nampak ada keratan daun dan kita nampak juga ada tisu di bawah kulit manusia. Sel-sel tisu adipos ya, bawah kulit manusia. Jadi soalannya, bahagian berlabel P, Q dan R dalam rajah di atas terdiri daripada bentuk-bentuk lipid yang berbeza. Apakah bentuk-bentuk lipid ini? Jadi pilihan jawapan yang diberikan untuk P, Q dan R, A, B, C dan D. Mana satu? Ya, mana satu? Okey, siapa yang boleh bantu cikgu jawab? Siapa nak cuba? Hakim nak cuba Hakim? Saya cikgu. Okey, bersilakan Hakim. Ya cikgu. Berdasarkan bentuk-bentuk tu, saya rasa jawapan dia adalah C. C. Okey, kita lihat. Okey, betul ya. Bagus. Alright. Jadi kalau kita tengok P mewakili fosfolipid iaitu lipid jenis lipid di dalam membran plasma atau semua sel kita ya Wani, membran plasma ni. Yang kedua Q dalam tumbuhan ada lilin. Dan di bawah kulit kita ada lemak. Ya. Jadi Wani, kalau kita makan kandungan makanan yang mengandungi kandungan lemak yang tinggi, maka ia akan tersimpan di bawah kulit kita. Ya. Ya, lama kelamaan kita akan jadi lembut macam cushion. Okey, comel macam tu. Okey. Kita dah selesai bahagian pertama Wani sebenarnya untuk soal objektif. Okey. Alright. Kita nak masuk bahagian seterusnya. Ya. Itu dia. Take it to the next level. Alright. Kenapa next level Wani? Sebab macam yang cikgu huraikan tadi, kertas 2 dalam biologi ini macam Wani dah cakap menawarkan jumlah markah yang lebih banyak. Ya, betul. Okey. Jadi di sini cabaran telah ditingkatkan. Jadi kita tengok macam mana, adakah murid-murid di atas talian boleh bantu cikgu untuk berkongsi dengan murid-murid di rumah tentang bagaimana untuk menjawab soalan-soalan struktur. Okey. Okey? Baiklah. Okey, untuk soalan struktur Wani, jawapannya adalah responnya lebih panjang. Okey, kita tengok soalan yang pertama ya, yang cikgu kongsikan di sini. Jadual menunjukkan makanan yang punya jenis lemak yang berbeza. Kita ada gambar M, kita ada gambar N di sini Wani. Jadi gambar N itu telah diberikan sedikit caption iaitu minyak masak, minyak ikan, contoh kepada
gambar M. Manakala bagi N, mentega dan lemak haiwan. Okey, jadi soalan yang pertama tentang gambar rajah ini. Namakan jenis lemak untuk M dan N. Okey, dan markah yang diberikan di sini ialah 2 markah. 2 markah. Ya. Jadi sebelum murid-murid menjawab, cikgu cuma nak berkongsi tips sedikit Wani. Bagi kata tugasan namakan, murid-murid perlu memastikan ejaannya betul. Okey. Ejaan perlu betul Wani. Ya, okey. Ejaan. Ya, okey, baiklah. Jadi siapa yang nak cuba soalan ni silakan. Siapa nak cuba ni? 2 markah saja. Saya nak cuba. Eliana. Boleh Eliana? Disebabkan minyak masak dengan minyak ikan ialah cecair dalam suhu bilik, saya kata M, minyak masak dan minyak ikan ialah lemak tak tepu. Manakala mentega, dia bentuk pepejar dalam suhu bilik, jadi saya kata N ialah lemak tepu. Okey, jadi Betul M, ke? lemak tidak tepu dan N ialah lemak tepu. Lemak tepu. Jawapannya betul. Okey. Tahniah Eliana. Ya. Jadi kan kalau Wani dengar tadi Eliana telah menerangkan kenapa dia memilih lemak M sebagai lemak tepu, tak tepu dan lemak tepu. Eliana ada berkongsi dengan kita kerana dia tahu daripada rajah tadi minyak masak wujud dalam bentuk cecair Wani. Ya. Manakala kalau lemak tepu tadi pada suhu bilik akan kita wujud dalam bentuk pepejar. Jadi itu memandu pengetahuan Eliana, memandu Eliana untuk mendapatkan lebih maklumat daripada rajah. Ya. Lepas tu cikgu cakap Wani, untuk soalan struktur atau kertas 2, ianya satu level up. Next level. Next level. Okey. Okey, jom kita tengok level seterusnya. Jenis-jenis soalan seterusnya. Gambar rajah yang sama, tapi soalan berikutnya. Nyatakan 2 perbezaan di antara M dan N. Maksudnya, tadi kita dah kenal pasti lemak tepu dan lemak tak tepu. Apakah perbezaannya? Okey, siapa yang boleh jawab soalan nombor 2 ini? Okey, siapa nak cuba 2 markah lagi? Saya pula. Okey, Daniel, persilakan. Saya cuba. Okey, saya curi jawapan Eliana tadi. Dia kata lemak tak tepu macam minyak tadi kan. Dia wujud cecair dalam keadaan bilik. Dalam suhu bilik dia cecair. Manakala yang mentega tadi, lemak tepu, dia pepejal dalam suhu bilik. Kita boleh tengok perbezaan dalam segi fizikal dia. Jadi jawapan yang sebenarnya adalah lemak tak tepu, minyak tak cecair. Cecair. Okey. Jadi Daniel tadi telah berkongsi jawapan kerana perbezaan antara M dan N, satu dalam bentuk cecair, satu dalam bentuk pepejal. Okey, jadi soalan ini ialah 2 markah. Jadi Wani, pelajar boleh menambah jawapan dengan menceritakan satu lagi sifat lemak tepu dan lemak tak tepu, itu dari segi ikatan karbonnya Wani. Okey. Okey, jadi M mempunyai sekurang-kurangnya satu ikatan berganda antara karbon, manakala N iaitu asid lemak hanya mempunyai ikatan tunggal antara karbon. Okey, jadi tapi dalam kurangnya satu, manakala dalam ni potong. Typing error, minta maaf ya. Okey. Alright. Jadi pelajar dah boleh tahu dah cara untuk menjawab soalan perbezaan ni macam mana? Tadi Daniel ya? Daniel dah tolong jawabkan. Jadi jawapannya betul ya cikgu? Jawapannya betul, cuma Daniel dapat 1 markah Wani. Jadi cikgu tambahkan 1 lagi point. Okey, itu dia. Mungkin Daniel dah boleh tahu cara sebenarnya untuk menjawab soalan ini ya cikgu? Ya betul Alright. Okey, jom kita nak teruskan seterusnya. Sebelum tu Wani, cikgu nak tanya tentang bercakap tentang lemak ni, lemak tepu dan lemak tak tepu. Wani kalaulah Wani makan 2 jenis kek. Satu dibuat dengan margarin, satu dibuat dengan butter. Yang mana Wani rasa lebih sedap? Lebih sedap? Pengalaman Wani lah. Kalau ikutkan semestinya butter lebih sedap lah cikgu, tapi lemaknya banyak lah. Okey, jadi cikgu tak payah teruskan lah. Sebab Wani pun selalu buat kek. Kita tahu kalau guna butter tu lebih elok dan lebih sedap semestinya. Tapi kandungan itu tidak elok kalau sering diambil lah cikgu. Ya betul. Jadi boleh ambil kadang-kadang. Ya. Okey cikgu, kita nak teruskan yang soalan seterusnya. Tapi kita nak berehat seketika lah. Kita bagi peluang dekat anak murid cikgu untuk refresh balik minda mereka untuk jawab soalan yang lebih susah selepas ini. Dan anda di rumah jangan ke mana-mana kerana kita akan kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM
Beberapa negara di seluruh dunia seperti China, United Kingdom, Jerman, Amerika Syarikat dan Kanada sedang membangunkan vaksin untuk mencegah virus COVID-19. Vaksinasi adalah langkah pencegahan yang paling berkesan untuk mencegah penyakit berjangkit seperti COVID-19. Vaksinasi merupakan suatu bentuk rawatan yang membolehkan tubuh badan melawan jangkitan. Ia dilakukan dengan bantuan sistem imun tubuh yang terdiri daripada rangkaian sel, tisu dan organ yang bekerjasama untuk melindungi tubuh daripada kuman yang berbahaya. Apabila kuman ini masuk ke dalam badan anda, ia akan menyerang jangkitan yang membuatkan anda sakit. Sistem imun badan anda bertindak seperti pasukan tentera yang sentiasa melakukan rondaan di dalam badan. Apabila kuman masuk ke dalam badan, ia akan memberikan amaran seperti penggera dan sel-sel imun yang bertindak sebagai tentera akan diaktifkan untuk melawan dan membasmi kuman berbahaya tersebut. Kemudian, sistem imun anda akan menyimpan memori mengenai kuman tersebut supaya dapat bertindak balas dengan segera untuk jangkitan yang sama pada masa hadapan. Tindakan perlindungan ini digelar immunity, di mana dalam beberapa kes tertentu, ia dapat bertahan selama seumur hidup. Oleh itu, vaksinasi adalah sangat penting untuk memberikan perlindungan kepada semua individu yang tinggal di dalam komuniti. Adalah penting untuk Malaysia bekerjasama dengan negara-negara yang sedang membangunkan vaksin COVID-19 bagi menjamin kesihatan dan kesejahteraan warga Malaysia untuk jangka masa panjang. Pada masa yang sama, terus membudayakan norma baru dalam kehidupan seharian. Pesanan komuniti ini dibawakan oleh Mosti dan ASM. Didik TV KPM. Kembali lagi dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry serta cikgu kita, Cikgu Mardiana dan para pelajar dari Sekolah Menengah Sains Ulu Selangor. Okey, kita dah buat beberapa soalan tadi dan kita nak sambung pembelajaran kita hari ini bersama dengan Cikgu Mardiana. Dipersilakan Cikgu. Terima kasih Wani, kita teruskan. Okey, seterusnya Raja 1 menunjukkan triglycerida. Okey, sekejap ya Wani. Gambar ni. Okey, sekejap. Cikgu tak jumpa, dia bertindih Wani, takut pelajar tak nampak soalannya ya. Okey. Boleh ke Cikgu? Sekejap ya. Okey, kalau macam tu kita terus perbincangan di sini. Okey, boleh. Berdasarkan Raja 1 namakan proses P dan diterangkan. Okey, sebenarnya Wani, satu lagi tadi kita dah buat hidrolisis, yang kedua adalah kondensasi. Ya. Jadi Garajah tadi sebenarnya menerangkan tentang proses kondensasi di mana bagaimana asid lemak bergabung, 3 asid lemak bergabung dengan satu molekul gliserol untuk membentuk satu molekul lipid. Ya, jadi ini juga ialah apa yang terkandung apabila kita belajar tentang lipid. Okey. Kita teruskan ya? Boleh Cikgu. Okey. Jadi soalan seterusnya, kita tengok dalam rajah ini, kalau Wandi nak tahu biologi ni banyak menggunakan rajah. Ya. Jadi salah satu kemahiran perlulah cerdik rajah. Okey, jadi rajah 2.1 menunjukkan contoh makanan dari kumpulan karbohidrat yang tertentu. Jadi kita tengok di sebelah kanan ada madu, dilabelkan dengan P. Dan kita tengok di sebelah kiri ialah ubi kayu. Semua label atau catatan pada rajah sebenarnya Wani tujuan membantu pelajar untuk menjawab dan dapat markah lebih baik. Ya. Okey. Okey, soalan pertama untuk rajah tadi, namakan jenis karbohidrat bagi contoh makanan tersebut. Okey, kita ada P dan Q. Baiklah murid-murid, siapa boleh cuba? Siapa nak cuba jawab 2 markah? Siapa nak cuba? Putra. Saya cikgu. Okey, dipersilakan. Boleh tengok gambar balik cikgu. Saya tak nampak dari gambar tadi. Okey, tu dia. Okey. Dia nak contoh. Okey, madu ni dia adalah gula monosakarida dan ubi kayu adalah polisakarida. Okey, kita tengok jawapannya. Mari kita lihat. Okey, betul. Okey, tepat sekali ya. Okey, jenis karbohidrat. Jadi kita tengok soalan selepas ini apa pula? Okey, sebelum cikgu huraikan soalan ni, cikgu cuma nak menyampaikan tips lagi ya. Sekiranya A ada pecahan 1 dan 2 murid-murid, bermakna ia bercakap tentang perkara yang sama.
Jadi jangan keluar kotaknya. Alright. Jadi yang kedua, nyatakan kepentingan karbohidrat dalam sel bagi tumbuhan Q. Okey, karbohidrat, apakah kepentingan bagi tumbuhan Q tadi ya? Okey, silakan. Siapa boleh jawab ini? Satu markah saja. Ya, satu markah saja. Saya cikgu. Okey, Alisha. Silakan. Tumbuhan ada karbohidrat yang bernama selulosa. Jadi selulosa tu membentuk struktur utama dinding sel tumbuhan. Okey. Okey, betul ya. Betul. Dan di sini Alisha telah dapat jawab satu. Cikgu bagi satu lagi contoh polisakarida dalam yang penting dalam Q tadi ialah kanji, di mana tempat simpanan makanan utama dalam tumbuhan. Sebab tu Wani ada setengah-setengah tumbuhan yang memang membekalkan kanji kepada kita. Sebab dia boleh simpan benda tu. Ya. Yeah. Alright. Okey, bagi B pula di sini 2.2 menunjukkan tindak balas penghasilan maltos. Ya, okey, maltos ini sejenis karbohidrat juga. Jadi rajah dibekalkan untuk soalan ini. Kita nampak ada anak panah sentiasa bermaksud sebelum dan selepas. Jadi pada awalnya kita nampak rajah ada melabelkan amilis sebagai enzim, dan ada anak panah yang terakhir kita nampak ada perubahan pada struktur tu Wani. Betul. Okey, apakah soalannya? Namakan proses Z dalam penghasilan maltos. Ya, okey. Satu markah. Siapa nak cuba? Saya. Hakim, persilakan. Proses Z itu adalah proses hidrolisis. Proses hidrolisis. Okey. Alright. Betul, bagus ya? Hakim. Okey. Terima kasih Hakim. Okey, nyatakan perubahan warna larutan iodin setelah ia dititiskan ke atas contoh makanan yang mengandungi kanji. Okay, sebelum kita buka soalan ni Wani, kalau kita tengok iodin ialah satu bahan kimia yang sangat biasa digunakan dalam makmal untuk menguji kehadiran kanji. Ya, tetapi untuk menggunakan iodin sebagai bahan menguji, pelajar perlu ada kemahiran untuk mengetahui perubahannya atau apa yang berlaku pada iodin tadi. Sekiranya ada kanji yang hadir pada bahan ataupun sampel. Okey, siapa boleh jawab soalan ni murid-murid? Satu markah. Saya. Okey, silakan Elena. Dengan kehadiran kanji, warna perang kekuningan larutan iodin akan bertukar menjadi biru hitam. Okey. Mari kita semak. Biru hitam. Betul. Ya, iodin Wani sebenarnya boleh digunakan juga sebagai disinfektan. Dan untuk menguji kehadiran kanji. Bagus Eliana. Okey, kita teruskan. Alright. Larutan Benedict dititiskan ke dalam beaker yang mengandungi larutan M. Ia bertukar warna dari biru kepada mendakan merah bata. Apakah inference yang boleh dibuat terhadap pemerhatian tersebut? Maknanya Wani ada juga soalan yang memberikan pemerhatian ataupun hasil eksperimen dan meminta pelajar untuk memberi inference. Okey, jadi siapa yang boleh memberikan inference kepada soalan ini? Siapa pula nak cuba? Pelajar perempuan? Saya pula cikgu, try. Okey, Daniel. Okey, boleh Daniel. Ya, cikgu. Larutan M itu. Kejap saya kira. Okey, saya dapat, kita perumuskan yang larutan M tu ada gula penurun. Sebenarnya Wani lucu Daniel ni ya. Cikgu tak pasti apa yang dikiranya ya. Pandai dia berlakon. Ya, mungkin ke kereta dia ada jawapan cikgu? Ya, mungkin. Kita tengok betul tak jawapan Daniel tadi. Okey, betul. Sebenarnya betul ya. Okey, jadi sebenarnya dalam Didik TV kita pun telah ada buat satu rancangan untuk membezakan gula penurun dan bukan penurun Wani ya. Jadi cikgu nak tanya pada murid-murid, apakah beza, macam mana kita tahu kehadiran gula penurun apabila kita uji dengan larutan Benedict? Silakan, siapa boleh jawab? Putra nak jawab? Dengar tak soalan? Jelas tak soalan cikgu tadi anak-anak? Jelas tak? Siapa nak cuba? Mungkin cikgu boleh ulang. Cikgu ulang. Okey, cikgu ulang kembali. Ya?
Okey, dalam topik 4 komposisi kimia ini, salah satu aspek atau salah satu perkara yang penting ialah tentang pembelajaran gula penurun dan gula bukan penurun apabila kita bercakap tentang karbohidrat. Jadi soalan cikgu pada murid-murid ialah bagaimanakah larutan Benedict berfungsi untuk membuktikan kehadiran gula penurun tadi? Bagaimana larutan Benedict berfungsi? Apakah warna larutan Benedict? Semua muka berfikir tu cikgu. Okey, tahu tak? Kalau tak tahu kita kena minta cikgu jawapannya lah cikgu. Ya, okey. Mungkin mereka nak kena refresh kembali. Ya, mana dia tak tonton di TV lagi ni Wani. Kena tengok ulangan ni. Kena tengok ulangannya. Okey, warna Benedict berwarna biru kerana ia mengandungi kuprum 2 oksida. Jadi sekiranya terdapat kandungan gula penurun di dalam sampel tadi, maka kuprum 2 oksida akan diturunkan kepada kuprum oksida dan ini akan menukarkan warna biru kepada mendakan merah butter. Okey, semua dah boleh take note ya jawapan tu. Kalau cikgu tanya lagi lepas ni dah boleh jawab dah. Alright cikgu, jom kita teruskan. Okey Wani, untuk latihan soalan, inilah yang terakhir sebenarnya. Kita dah selesai dengan soalan. Kita dah habis ini untuk bahagian A dan juga bahagian B ya tadi cikgu? Ya, dah ada dua bahagian kita dah selesaikan Wani. Alright, jadi nampaknya kita dah siap buat semua contoh soalan untuk biologi ni, lebih-lebih lagi dalam bahagian komposisi kimia dalam sel. Cikgu pun dah ajarkan kepada mereka semua. Jadi mungkin cikgu boleh bagi sedikit ringkasan dan rumusan atas apa yang kita telah belajar hari ini cikgu. Okey. Wani ada masa tak kalau cikgu nak buka soalan kepada murid-murid sekiranya mereka ada perkara yang nak ditanya? Okey, boleh. Cikgu boleh tanya mereka ataupun mereka boleh tanya cikgu. Kita nak tanya dulu lah. Para pelajar ada soalan tak untuk cikgu? Silakan murid-murid kalau ada apa-apa nak tanya. Mungkin tadi tak sempat nak tanya dan ada yang tentang daripada awal sampai akhir perkongsian kita ada sebarang soalan, silakan. Untuk menjawab sebarang kekeliruan anda. Saya cikgu. Daniel. Okey Daniel, ada kira kalkulator lagi ke? Kalau tak ada boleh tanya cikgu soalan. Soalan ni bebas tentang bab 4 kan? Ya, apa-apa saja Daniel, silakan. Sebab kita tak sentuh tentang asid nukleik tadi, jadi saya nak tahu apa yang membezakan antara deoksiribonukleik dengan RNA, DNA dan RNA. Ribonukleik. Okey, terima kasih Daniel atas soalan. Okey, tadi soalan Wani sebenarnya dia bertanya tentang perbezaan antara DNA dan RNA. Asid nukleik yang terdapat dalam semua nukleus iaitu nama kromosom Wani, kalau Wani tahu kan? Tapi DNA lebih familiar. Ya. Jadi DNA ni sebenarnya dan RNA kedua-duanya dibina oleh asid nukleik. Dan dua-duanya boleh dijumpai dalam sel. Tapi ada perbezaan. Okey Daniel, cikgu akan huraikan dan murid-murid lain juga tolong take note. DNA dan RNA boleh dibezakan dari segi bilangan ikatannya. Satu ialah berbenangnya, minta maaf. Satu ialah tunggal, satu ialah ganda dua. Ya, dan mereka juga boleh dibezakan daripada base bernitrogennya. Kalau DNA mempunyai 4 base bernitrogen iaitu A, T, C dan G. Manakala kalau RNA A, U, C dan G. Tidak ada T dalam RNA dan tidak ada U di dalam DNA. Beza seterusnya ialah DNA hanya boleh dijumpai dalam nukleus, manakala RNA boleh dijumpai dalam kedua-dua nukleus dan juga sitoplasma. Itu dia jawapan untuk Daniel tadi dan harap menjawab segala persoalan Daniel ya. Dan kini kita sudah tiba ke penghujung rancangan Road to Success dan Wani nak ucapkan terima kasih banyak kepada Cikgu Mardiana Yusof dan juga 6 para pelajar dari Sekolah Menengah Sains Ulu Selangor iaitu Daniel Hakimi, Nur Eliana Hakim, Mirza Putra Daniel dan juga Alisha Iman. Terima kasih kerana menjadi pelajar yang sangat sporting selama 1 jam ini dan Wani doakan agar anda berjaya mendapat markah yang cemerlang untuk subjek ini. Alright. Jadi kepada anda semua, terima kasih kerana menonton dan sekian saja dari saya Wani Kerry dan juga Road to Success SPM 2021. Kita jumpa pada episod akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum. Didik TV KPM. Assalamualaikum. Saya Azhani binti Arifin.
untuk anak mama Muhammad Affa Mukri dan semua anak-anak calon SPM 2021, tugas anda semua adalah berdoa dan berusaha sebaik mungkin. Man jada wajada. Siapa berusaha, dia berjaya. Selebihnya, kita serahkan kepada Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Terus berjuang dan jangan pernah menyerah. I know you guys can get through this. All the best. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Asia, ibu kepada Nur Amira Arisha, calon SPM 2021. Saya ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua calon SPM. Semoga dapat menjawab dengan tenang dan cemerlang di dalam peperiksaan. Jadikan cabaran COVID-19 dan pembelajaran norma baru ini bukan penghalang kepada kejayaan. Dan seterusnya berjaya dengan cemerlang menjadi insan yang berguna kepada ibu bapa dan juga negara.